guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So, sekali lagi perbahasan ya untuk belanjawan 2025 Malaysia Madani. Jadi kalau kemarin kita melihat perbahasan yang dibuat wakil daripada pembangkang, yaitu ketua pembangkangnya sendiri, Hamzah Zainuddin, dalam 90 minit itu sahabat semua agak mengecewakan. Tidak lain tidak bukan mencarut, mengarut, dan tidak ada satu pun ya perkara yang boleh dianggap sebagai perkara yang serius, khususnya cadangan ataupun idea untuk membantu rakyat. Yang ada mereka pula mempertikaikan gaji mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, hanya kerana tidak mengambil gaji, sehingga kan kita boleh nampak muka sebenar timbalan Presiden Parti PAS yang dengan secara terbuka sahabat semua menunggang isu menggunakan nama Rasul, menggunakan nama malaikat, ya, memberikan perumpamaan kepada Perdana Menteri kita sebagai seorang malaikat kerana tidak menerima gaji dan sebagainya. Bayangkan sahabat-sahabat semua, individu yang bergelar sebagai ulama, bergelar sebagai seorang yang berilmu dalam agama, tapi boleh pakai ya gelaran-gelaran ini untuk kegunaan politik mereka di dalam Dewan Rakyat. Satu yang amat-amat memalukan. Itu pandangan saya. Jadi apapun, mari kita lihat perbezaan yang begitu besar ya, perbahasan daripada kota pembangkang ini dan juga mantan Menteri Kewangan, tidak lain tidak bukan, yaitu Lim Guang Eng. Jadi sahabat semua, ayo kita tonton video ini. Dan YB Kang. Saya jemput Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Puan Yang Dipertua, saya ingin mula dengan menyatakan sokongan ke atas belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 hari bulan Oktober sebagai satu belanjawan reformasi ke arah pembangunan ekonomi yang menjaminkan negara yang maju dan rakyatnya yang makmur. Dalam usaha kerajaan perpaduan menangani kesenjangan dan mengurangkan ketidaksaksamaan, ada pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab cuba menggambarkan belanjawan ini sebagai Robin Hood yang merompak daripada yang kaya untuk diberikan kepada yang miskin. Perdana Menteri didakwa menggunakan retorik mempersalahkan atau mengenakan golongan kaya untuk membantu yang miskin sehingga boleh mencetuskan perpecahan kelas. Puan Yang Dipertua, jauh sekali belanjawan 2025 bersifat Robin Hood. Hanya semata-mata kerana satu dua ayat yang amat berhormat Perdana Menteri yang diambil luar konteks hala tuju ekonomi yang digariskan. Negara tidak boleh berjaya dan maju tanpa menggemblengkan seluruh tenaga dan sumbangan rakyat, bukan sekadar golongan B40 dan M40 sahaja, tetapi juga merangkumi golongan T20. Bukannya benar semata-mata kenakan cukai penalti ke atas yang kaya. Sebaliknya, meminta mereka yang bernasib baik ini membantu mereka yang daif, lemah dan miskin. Inilah aspirasi kerajaan perpaduan yang merangkumi semua rakyat tanpa kira kaum, agama dan latar belakang. Pengenalan cukai pendapatan dividen sebanyak 2% untuk pendapatan dividen yang melebihi RM100,000 untuk individu ataupun subsidi bersasar RON 95 yang menjimatkan RM8 bilion dengan mewajibkan golongan tertinggi T15 dan orang asing membayar harga pasaran tidak harus menjadi alasan. Inilah belanjawan Robin Hood. Golongan T15 tidak dilabel sebagai uber kaya kerana mereka membuat sumbangan kepada ekonomi menerusi tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR dan juga pembayaran cukai. Saya ingin meminta pihak Kementerian Kewangan untuk mendedahkan jumlah kuantum setiap tambahan cukai yang dicadangkan kali ini supaya kita boleh dapat gambaran percukaian yang lebih komprehensif. Dalam kerangka menentukan had pendapatan bulanan isi rumah golongan tertinggi
T15 ini untuk program subsidi bersasar RON 95. Ia harus mencerminkan upah hidup layak atau living wage dan seharusnya ditetapkan secara inklusif dalam lingkungan RM15,000 sebulan. Kenaikan gaji minima. Semoga kenaikan gaji minima dan pelaksanaan dasar progresif gaji berjaya mengatasi masalah himpitan gaji atau wage compression dan genangan gaji atau wage stagnation yang dialami oleh 16 juta pekerja-pekerja di Malaysia. Demi kepastian, kenaikan gaji minima harus diumumkan secara berjadual untuk jangka masa panjang supaya semua pihak boleh membuat perkiraan yang sewajarnya. Dua sektor yang paling terkesan dengan kenaikan gaji minima ialah sektor perladangan dan industri kecil dan sederhana yang berintensif tenaga buruh, khususnya pekerja asing. Kerajaan boleh membantu IKS atau industri kecil dan sederhana dengan menaikkan nilai ambang percukaian IKS sebanyak 15% untuk keuntungan RM150,000 yang pertama kepada nilai ambang yang lebih tinggi iaitu RM300,000 untuk kadar 15% dan juga untuk kadar 17% untuk keuntungan seterusnya sebanyak RM300,000 hingga RM600,000 yang dikenakan kadar 17% cukai harus dinaikkan kepada RM700,000. Ini akan membolehkan IKS menikmati penjimatan percukaian sebanyak RM10,000 untuk tahun taksiran 2025. Kadar levy keuntungan luar biasa atau windfall tax sebanyak 3% dikenakan terhadap minyak sawit mentah melepasi RM3,000 satu tan metrik di Semenanjung Malaysia dan melebihi RM3,500 satu tan metrik di Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Menteri Perdagangan dan Komoditi sendiri mengakui pada Julai tahun ini bahawa levy windfall tax masa kini tidak sesuai memandangkan kos pengeluaran telah meningkat kepada RM2,800 hingga RM3,200 satu tan metrik berbanding dengan RM1,800 sebelum ini. Kenaikan nilai ambang untuk levy windfall tax minyak sawit mentah sebanyak RM150 yang dicadangkan adalah terlalu kecil dan harus dinaikkan sebanyak RM500 kepada RM3,500 satu tan metrik di Semenanjung Malaysia dan RM4,000 di Sabah dan Sarawak. Adalah tidak bermakna dan relevan bahawa levy windfall tax dikenakan pada tahap harga pasaran yang hanya melepasi atau kurang daripada kos pengeluaran. Sumbangan KWSP pekerja asing. Kerajaan bercadang memperkenalkan bayaran KWSP oleh pekerja asing secara berfasa sama seperti yang dilaksanakan oleh Perkeso. Saya bercadang bahawa sumbangan 24% oleh pekerja dan majikan ini boleh digunakan atau offset untuk membayar sebarang denda, penalti atau kerugian yang ditanggung oleh majikan sekiranya pekerja asing melakukan kesalahan atau perbuatan khianat. Majikan di Malaysia mengalami kerugian besar bila dikhianati oleh pekerja-pekerja asing selepas membuat bayaran levy yang besar. Sekiranya offset ini tidak dibenarkan oleh peraturan-peraturan ILO, International Labour Organization, kaedah Korea Selatan yang memakai sistem bayaran insurans untuk menggantikan bayaran KWSP dan juga menambah baiknya dengan menggunakan offset harus dipertimbangkan. Masalah seekor naga. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harus bangga dengan pencapaian pelaburan diluluskan yang mencipta sejarah dengan RM329.5 bilion tahun lepas dan RM160 bilion untuk separuh pertama 2024 ketimbang
RM135.6 bilion. Pelaburan asing untuk sektor perkilangan daripada 2021 hingga Jun 2024 mencatatkan RM240 bilion dengan Amerika Syarikat memimpin dengan RM113.6 bilion, diikuti oleh China sebanyak RM67.6 bilion dan kemudian Jepun dengan RM24.4 bilion. Meskipun begitu, saya telah menerima aduan daripada IKS bahawa kebanyakan pelaburan asing ini tidak membeli barangan tempatan. Ada pelabur daripada sesuatu negara membeli 100% daripada negara asal kerana lebih murah. Saya boleh faham sekiranya mereka menjemput tukang masak untuk pelabur asing kerana selera makanan memang berlainan. Tetapi takkan satu skru atau satu bolt pun tak boleh beli daripada IKS tempatan. Masalah ini menjadi lebih rumit, Puan Yang di-Pertua, bila kontraktor asing memenangi tender projek-projek kerajaan ataupun swasta. Kontraktor tersebut akan membeli kesemua barangan keperluan daripada negara asal, sehingga IKS tempatan yang biasanya ada urusan perniagaan sekiranya projek dimenangi oleh syarikat tempatan tidak ada sebarang tempahan langsung. Masalah ini yang digelarkan sebagai seekor naga telah menghimpit banyak syarikat IKS sehingga ada yang bercarang untuk tutup pintu. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. Kerana two-tier economy. Kerana ekonomi dua peringkat. Rujukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada 3 pemenang hadiah Nobel Sains Ekonomi 2024 dalam buku mereka Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty amat relevan. Kita harus memperakui bahawa institusi inklusif yang melindungi demokrasi seperti keluhuran undang-undang, kebebasan berniaga, ekonomi pasaran terkawal, jaring keselamatan sosial, hak pemilikan harta dan urus tadbir yang bersih dan baik membolehkan sebuah negara berjaya menjadi negara maju di mana kemakmuran bolehlah dikongsi secara bersama. Ini dicerminkan dalam unjuran KDNK, Keluaran Dalam Negeri KASA 2024 yang lebih kukuh oleh World Bank sebanyak 4.9%. Penurunan kadar inflasi kepada 2%, kadar pengangguran kepada 3.2%, penurunan defisit daripada 4.3% KDNK atau RM85 bilion pada tahun 2024 kepada 3.8% atau RM80 bilion pada tahun 2025. Saya mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana begitu yakin dengan membentangkan belanjawan yang paling besar dalam sejarah sebanyak RM421 bilion. Perbelanjaan mengurus telah naik RM32 bilion daripada RM304 bilion kepada RM336 bilion untuk tahun depan. Akan tetapi perbelanjaan pembangunan telah turun daripada RM90 bilion kepada RM86 bilion untuk tahun depan. Saya harap bahawa penekanan diberikan kepada perbelanjaan pembangunan yang akan menjana pertumbuhan dan hasil negara masa depan yang seharusnya bertambah dengan lebih tinggi dan bukan dikurangkan. Cabaran yang dihadapi sekarang ialah memastikan hasil ekonomi dapat dikongsi bersama. Khususnya bila kita menghadapi keadaan ekonomi dua peringkat atau two-tier economy. Kerana two-tier ekonomi wujud bila hanya industri tertentu yang maju dan kaya terus berjaya
sedangkan kebanyakannya khususnya IKS atau kelas menengah yang ketinggalan atau dipinggirkan. Impak two-tier ekonomi boleh dilihat dengan pusat beli belah Kamdar yang berniaga begitu lama telah memberitahu saya bahawa mereka akan menutup sekurang-kurangnya 3 buah cawangan kedai dalam negara. Sungguh pun ada berita baik dalam Belanjawan 2025 yang menggalakkan pembelian dan penggunaan. Keadaan serupa juga dihadapi oleh perniagaan lain. Saya harap pihak kerajaan akan mengambil langkah agar masalah two-tier ekonomi tidak membelenggu negara dan hasil kejayaan dapat dikecapi oleh semua perniagaan. Perbelanjaan sebanyak lebih 10 bilion ringgit untuk menanggung kos kenaikan gaji anggota awam kerajaan sebanyak 15% memang disokong. Rakyat harap bahawa kenaikan gaji ini akan disusuli oleh penyampaian perkhidmatan kerajaan yang lebih baik, lebih profesional, lebih accountable dan lebih telus. Puan Yang di-Pertua, sektor kesihatan diperuntukkan satu jumlah mencipta rekod sebanyak 45.3 bilion ringgit. Yang kedua besar dalam Belanjawan 2025. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan atas kelulusan projek menaik taraf klinik kesihatan Mat Mandin dalam kawasan Parlimen Bagan, kawasan saya. Saya ingin memohon agar projek menaik taraf klinik kesihatan Butterworth yang berwarisan dan bersejarah ini boleh disegerakan pada tahun depan, memandangkan jumlah penduduk dijangka akan naik dengan pembukaan UTC di Butterworth pada akhir tahun depan. Yang Berhormat Senator Dr. Lingeshwaran dari Pulau Pinang, seorang bekas pengarah hospital kerajaan, telah mendedahkan banyak skandal penyalahgunaan kuasa dan kewangan seperti baru-baru ini. Kes kartel, memalsukan tuntutan hilang upaya pertubuhan keselamatan sosial atau PKSO sebanyak puluhan juta ringgit oleh anggota hospital kerajaan. Beliau juga menimbulkan kes kualiti kain pakaian seragam yang diterima oleh pegawai-pegawai KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya untuk jururawat dan pembantu perawatan. Saya ingin menarik perhatian KKM tentang aduan para jururawat bahawa kain yang diterima adalah sangat keras sehingga kedai jahit pun tidak disanggup menerima kain tersebut kerana takut jarum mesin mereka akan patah. Ada juga yang mengeluh bahawa kain yang diterima cepat menjadi kuning sehingga mereka dimarahi oleh matron mereka. Saya menimbulkan kes ini kerana yang lebih teruk lagi, ada jururawat yang memberi sedekah untuk digunakan sebagai kain kafan. Lagi mengejutkan, banyak yang terpaksa menerima kain tersebut untuk menerima bantuan upah jahit kerana jika mereka menolak kain tersebut dan membuat aduan, mereka tidak akan menerima bantuan upah jahit yang bernilai RM690 secara keseluruhan untuk 3 pasang pakaian seragam. Puan Yang di-Pertua, bolehkah KKM memberikan butiran lanjut tentang kontrak pembekalan ini, khususnya harga tender untuk membeli kain putih untuk dibekalkan kepada para jururawat dan pembantu perawatan, nama syarikat pembekal dan tindakan perundangan yang diambil terhadap syarikat pembekal termasuk denda dan sistem pemantauan yang membenarkan penerimaan pakaian seragam yang bermutu rendah. Kita harus jaga anggota frontliners ini yang begitu mengorbankan diri demi keselamatan kita semasa pandemik COVID-19 dan mereka tidak harus menerima barangan yang begitu mengecewakan ini. Sila. Ibu Bagan, terima kasih. Memang saya tertariklah dengan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi tentang nasib kebajikan penjawat awam kita ni. Cuma saya nak balik kepada yang poin awal disebut oleh Yang Berhormat Bagan di awal-awal tadi bahawa bajet ni bukan bajet
Robin Hood. Tapi saya terbaca satu tulisan oleh rakan yang berhormat sendiri daripada Tebrau, beliau pun ada dalam dewan ini. Beliau menulis pada selepas pembentangan tersebut bahawa bajet ini adalah bajet Robin Hood atas 5 faktor, antaranya cukai dividen 2%, gaji minima dan subsidi petrol dan juga bantuan tunai antaranya. Itu antara yang ditulis dan saya boleh petiklah sikit lagi. Aptly named the Robin Hood budget, it represents a fair, balanced and forward-thinking approach to building a stronger, more inclusive Malaysia. Tapi saya kira yang berhormat, with due respect, tak mengapalah siapa nak jadi hero pun, yang penting orang miskin itu dibantu dan orang kaya tidak dibebankan. Cuma pandangan yang berhormat untuk kebajikan penjawat awam ini bagaimana untuk kita tingkatkan lagi partisipasi golongan non-Malay yang perlu dilibatkan lebih banyak dalam penjawat awam. Yang terbarunya ada komando kita daripada kaum Tionghoa. Satu usaha yang baik. Terima kasih Baco. Tentu apa yang disuarakan oleh Tebrau akan jawablah. Tak perlu saya jawab bagi pihak beliau. Yang penting ialah bahawa kita harus meminta sumbangan dan juga usaha yang bersungguh-sungguh daripada segala lapisan rakyat. Kerajaan perpaduan tidak ada diskriminasi macam pihak tertentu. Kita menjemput semua orang sama-sama menyumbang kepada pembangunan negara. Tak kira mereka T15 ataupun B40. Itulah perbezaan yang ketara untuk kerajaan perpaduan. Tentu masalah yang dihadapi oleh kaki tangan kerajaan seperti yang saya sebut. Tentu ada segelintir yang membenarkan penyelewengan seperti ini berlaku. Dan inilah yang kita bangkitkan demi kepentingan rakyat. Dan pada masa yang sama, tentu saya setuju. Saya memang setuju dan kita telah suarakan ini berkali-kali bahawa bilangan bukan Melayu dalam permintaan awam haruslah ditambah. Dan kita harap bahawa semua dilihat sebagai warga negara yang setia kepada negara. Tidak ada mana-mana pihak yang menjadi pengkhianat. Ini yang selalu dimain-mainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini tidak betul. Kerana semua warga negara, kita cinta negara kita hidup di sini dan kita mahu menyumbangkan titik peluh dan yang segala-galanya ini untuk negara yang kita cinta ini. So kita harap bahawa usaha dibuat untuk menambah bilangan supaya dapat mencerminkan demografi negara kita. Poin yang pertama, komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengkasakan syariat Islam boleh dilihat dengan kenaikan peruntukan kepada JAKIM daripada 1.5 bilion ringgit semasa beliau menjadi Perdana Menteri pada 2023 kepada 2 bilion ringgit untuk 2025. Ini telah diterima oleh rakyat termasuk yang bukan agama Islam. Saya ingin mohon agar peruntukan untuk rumah ibadat bukan agama Islam boleh dinaikkan daripada 50 juta ringgit yang kini sama seperti tahun 2023 kepada 100 juta ringgit untuk tahun 2025. Saya rasa pembangkang pun akan sokong. Adalah diharapkan, itu Indra Makota kalau menganggap kepala sokong. Oh, lain daripada dulu. Okey, tak apa. Adalah diharapkan peruntukan untuk menyelenggara semua sekolah dapat dinaikkan daripada 1 bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit agar peruntukan yang diberikan dapat ditambah kepada semua sekolah. Pada masa yang sama, saya juga ingin sampaikan permohonan masyarakat India yang telah melahirkan kebimbangan tentang peruntukan 130 juta ringgit yang diluluskan untuk 2025 sama seperti tahun lepas dan meminta ia ditambahkan kepada 200 juta ringgit. Puan Ibu Ketua, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan kepimpinan front bench, menteri-menteri yang telah menolong bukan sahaja negeri saya, negeri Pulau Pinang, tapi juga kawasan parlimen saya.
bermula daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menteri-menteri DAP tentulah, dengan Menteri Pengangkutan secara khususnya, dan juga menteri-menteri daripada GPS seperti Yang Berhormat Menteri Kerja Raya, daripada GIS dan juga daripada APCO, dan juga daripada Menteri Ekonomi juga, Menteri Sains. Menteri Sains juga banyak membantu, mungkin kecuali UMNO kurang sikit, tapi mungkin masa depan boleh tambah banyak, kita harapkan begitu. Dan saya rasa inilah yang kita harapkan dalam kerajaan perpaduan, kita tolong satu sama lain. Dan negeri pembangkang pun mendapat faedah dia. Kadang-kadang lebih banyak daripada negeri kerajaan perpaduan. Ini menunjukkan bahawa tidak ada diskriminasi. Kadang-kadang kita rasa kita sendiri macam terpinggir bila kawasan-kawasan pembangkang dapat lebih banyak peruntukan daripada kawasan kita. Tapi tak apa. Tak apa, asalkan ini dibelanjakan dengan baik. Ini projek pembangunan, bukan allocation, itu lain. Projek pembangunan. Asalkan dapat dinikmati oleh rakyat dan dibelanjakan dengan betul, tanpa penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan juga amalan rasuah. Saya rasa hanya bila kita dapat memastikan perkara ini dan juga keluhan oleh pegawai-pegawai ataupun orang bawah anggota kerajaan yang menghadapi karena birokrasi secara dalaman, sekiranya dapat diselesaikan, maka perkhidmatan ataupun penyampaian yang diberikan kepada rakyat juga akan bertambah naik. Baik. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Saya turut menyokong Belanjawan 2025. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya jemput Yang Berhormat Baluran. Puan Yang di-Pertua, saya memohon izin untuk mengalu-alukan. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia perbahasan daripada YB Lim Guang Eng. Memang padu. Yang saya katakan penuh dengan intipati, penuh dengan cadangan, penuh dengan kritikan. Bukan saja kritikan, tapi dengan cadangan dan sebagainya. Inilah perbahasan yang kita mahu sahabat semua. Bukan dengan sindiran, bukan dengan berpolitik, bukan dengan menunjukkan kebodohan, kebengangan dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya lah. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa kang kap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.